Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Berita wilayah dimulakan dengan berita gembira buat penjawat awam. Mulai Jumaat ini, bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri sebanyak RM500 akan disalurkan kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan turut disalurkan kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Setuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak dan RM250 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. Presiden QPEX Dato' Dr. Adnan Mat merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana bersetuju memberi bantuan berkenaan. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, bantuan itu bukti kepimpinan Datuk Seri Anwar sentiasa terbuka mendengar pandangan daripada QPEX. Bantuan itu juga adalah manifestasi penghargaan Perdana Menteri kepada usaha keras penjawat awam dalam menjalankan tanggungjawab dengan penuh amanah. QPEX yakin pertimbangan yang diberi kerajaan itu beri kelegaan kepada semua penjawat awam. Dalam pada masa yang sama, QPEX percaya bantuan khas itu turut bermanfaat dan memberi kesan secara tidak langsung kepada ekonomi negara. Bagi penjawat awam, bantuan itu akan dimanfaatkan sebaiknya sebagai persiapan menyambut Aidilfitri. Ya Allah, Alhamdulillah, memang tak sangkalah sebenarnya dapat RM500 ni, sebab sebelum ni kan dah dapat lagi kan. Yelah, kita kan nak balik kampung apa semua, memang memerlukan duit lah. Jadi saya memang tak sabar untuk tunggu Jumaat ini untuk dapatkan duit bantuan tu. Alhamdulillah, saya tak sangka dah boleh dapat bonus sebanyak RM500. Ingat ke memang dah tak dapat dah. Sebabnya PM pun dah umum sebelum ni dah dapat RM2,000 kan. Jadi kita ingat ke dah tak dapat. Alhamdulillah sekali lagi, sekurangnya dapat memberi tambahan perbelanjaan sempena Hari Raya kali ini. Rasa terkejutlah juga dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab memberi bantuan khas RM500 sekurang-kurangnya untuk kita membuat persiapan Hari Raya nanti. 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 melibatkan bayaran RM100 hingga RM650 mulai Rabu ini. Peruntukan program subsidi bersasar Fasa 2 ini turut meningkat 20% kepada RM1.5 bilion berbanding RM1.26 bilion tahun lalu. Fasa 1 kita dah bayar bulan Januari RM500. Dan insya-Allah pada fasa 2 kita akan salurkan pada 3 April. Ya. Jadi itu pun ditingkatkan daripada RM1.26 bilion kepada RM1.5 bilion. Penerima berdaftar di dalam pangkalan data ikhtiar akan menerima pembayaran melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional secara berperingkat mengikut kelayakan masing-masing. Harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil jika dibandingkan ketika di bawah pentadbiran kerajaan terdahulu. Namun menurut Perdana Menteri, masih terdapat pihak yang menafikan usaha yang dilakukan kerajaan Madani dalam menangani soal kos sara hidup rakyat. Jangan lupa 2021, 2022 sebelum tukaran kerajaan, berapa harga ayam? Sampai RM13 1 kilogram. Sekarang jauh lebih rendah, 9 pada yang 10 RM9.50. Minyak masak 5 kilogram,
Ketika itu mencecah RM45. Jadi kawan-kawan saya makan, dia bising, dia lupa. Dia ingat kita pun lupa. Masa dia jaga harga minyak masak itu 5 kilogram 45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27. Sikit kurang, sikit lebih. Telur ayam, dia tahu heboh dulu sampai tidak ada telur. Sekarang alhamdulillah stabil. Langkah reformasi awal yang dilaksanakan kerajaan membuahkan hasil bukan sahaja dari sudut peningkatan pelaburan, malah Malaysia menerima pengiktirafan dari negara luar. Perdana Menteri berkata ia melibatkan kesungguhan kerajaan, penjawat awam dan sektor awam dalam melaksanakan program perubahan. Fiscal Responsibility Act itu bermakna Menteri Keuangan mengambil keputusan menyerahkan sebagaimana tugas dia supaya dipantau secara langsung oleh Parlimen. Dia tidak terlepas seperti itu biasa. Itu sebab saya lakukan kerana ini juga akan membantu menambah keyakinan kepada masyarakat pelabur dalam domestik dan juga luar negara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini sekali lagi menegaskan memerangi ancaman rasuah sebagai musuh nombor 1 negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahan Sri Paduka Baginda. Menerusi catatan di laman Facebook, Sultan Ibrahim membangkitkan perkara itu ketika menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki di Istana Negara hari ini. Dalam sesi pertemuan itu, Sultan Ibrahim turut dipersembahkan antara lain mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan itu. Muar, Batu Pahat dan Segamat merekodkan bacaan suhu tertinggi 3 hari lalu antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata 3 kes strok haba juga dikesan dan telah menerima rawatan. Sementara 3 kawasan iaitu di Kota Tinggi, Pengerang dan Pasir Gudang merekodkan kualiti udara baik. Manakala Segamat, Batu Pahat, Keluang, Larkin dan Tangkak mencatat bacaan sederhana. Negara kini sedang mengalami peralihan musim monsur, dijangka mengalami sedikit peningkatan taburan hujan. Baik saudara, seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan, Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri pada ketika ini. Dan ianya lebih tertumpu di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia yang melibatkan di negeri Perak, di negeri Selangor dan juga di bahagian pedalaman di negeri Kelantan. Manakala di negeri lain buat masa kini mengalami keadaan cuaca hujan di 1-2 tempat. Dan pada ketika ini di negeri Perlis dan juga negeri Pulau Pinang mengalami keadaan cuaca yang agak mendung, tetapi dalam jangkaan 2 jam lagi negeri Perlis dan juga negeri Pulau Pinang akan mengalami keadaan hujan. Hujan yang berlaku di negeri Pantai Timur, di negeri Terengganu, Kelantan dan juga di negeri Pahang serta di negeri Johor dan juga di negeri Sembilan. Kita menjangkakan keadaan cuaca lambat ini akan beransur sedikit masa lagi. Tetapi hujan yang berlaku di pantai barat seperti di negeri Perak, Kuala Lumpur dan juga Selangor, keadaan cuaca lembap ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Di negeri Sabah pada ketika ini hujan di 1 tempat kini hanya berlaku di bahagian pantai barat sahaja yang kita jangkakan ianya akan beransur reda sedikit masa lagi. Tetapi keadaan yang agak berbeza kini berlaku di negeri Sarawak yang mana keadaan hujan di 1 tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak, sama ada di bahagian selatan, tengah ataupun di bahagian utara di negeri Sarawak. Dan keadaan lembap hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti seperti keadaan cuaca lembap di pantai barat Semenanjung Malaysia. Baik, walaupun kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak mengalami keadaan cuaca yang agak lembap,
Sabah, tetapi masih lagi ada beberapa daerah yang diletakkan di bawah tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu status cuaca panas, yang mana melibatkan jajahan Jeli dan juga Gua Musang di negeri Kelantan, serta di daerah Raub, Temeloh, Maran dan juga Bera di negeri Pahang, di daerah Jelebu, Jempur dan juga Tampin di negeri Sembilan, serta di daerah Keningau dan juga Tenom di negeri Sabah, serta di daerah Limbang di negeri Sarawak, yang mana dalam tempoh ini daerah-daerah ini diletakkan bawah tahap 1, yang mana suhu maksimum harian telah pun mencapai 35 hingga ke 37 darjah Celsius. Jadi pada orang ramai diharapkan peka dengan perkara ini. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca hari Selasa 2 April 2024. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RTM kekal relevan dan berada di barisan hadapan dalam menyampaikan maklumat yang sahih serta tepat yang dipercayai rakyat. Perkara itu diakui Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Beliau berharap RTM akan terus unggul sebagai jenama media dipercayai. Beliau juga yakin RTM mampu mendepani dunia digital yang semakin mencabar. Aplikasi RTM Klik katanya mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan dan menyediakan kandungan berkualiti kepada masyarakat. Harapan saya ia akan dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk menjana sedikit pendapatan yang dapat disalurkan semula kepada penghasilan kandungan yang lebih baik, tapi maklumat yang disampaikan akan dapat kita salur kepada kumpulan sasar sekali dengan kandungan yang sesuai manfaat ataupun sesuai dengan cita rasa komuniti tertentu. Seorang lagi mangsa yang dihanyutkan arus deras ketika menjala ikan di anak sungai berhampiran Jalan KP 4 Palang 9 Kota Perdana Seri Kembangan ditemui lemas tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Serdang ACP AA An Balaga berkata, mayat wanita berusia 38 tahun itu ditemui di Lombong di Island berhampiran Taman Lakatij Putra Perdana kira-kira pukul 12.17 tengah hari. Operasi mencari seorang lagi mangsa berusia 4 tahun diteruskan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, kawasan pencarian diperluas hingga 6 km dari kawasan mangsa disyaki terjatuh. Pasukan penyelamat dibantu pasukan K9 bersama 2 ekor anjing pengesan. Dalam kejadian pukul 4.35 petang semalam, 5 sekeluarga sedang menjala ikan di kawasan berkenaan sebelum dibawa arus deras. Bagaimanapun, suami dan anak lelaki mangsa berusia 9 tahun berjaya menyelamatkan diri. Anak sulung pasangan itu yang berusia 10 tahun ditemui lemas 1 km dari lokasi mereka terjatuh pukul 7.01 malam tadi. Suami mangsa Ahmad Suryadi berkata, sebelum kejadian isterinya mahu terus menjala ikan walaupun hujan lebat ketika itu.
Semalam saya pergi pukul 3 dari rumah, ya kan, sama bini, anak, ya kan. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 macam tu kan. Okey. Lepas tu hujan. Lepas tu turunlah bini kan, ikutlah. Sekali kami itu tabur di jalan, dapat ikan banyak kami. Lepas tu tabur lagi satu kali, okey, banyak ikan. Lepas tu saya tanya abang bini, jom balik jom, dah banyak ikan banyak. Bini saya tak nak. Nantilah abang, dia cakap. Tambah lagi lah abang, macam tu kan. Lepas tu saya jalan lagi macam itu. Lepas tu hujan deras. Macam tu saya pergi ke tepi sana sebelah. Kami kemaslah baju sama selipar dia orang. Lepas tu saya buang sebelah. Tiba-tiba air ni begitu datang tiba-tiba aja kan. Lepas tu saya selamatkan anak bini saya. Saya pun tergelincir macam tu, terpeleset pula bawah arus tu lah. Macam itu. Lepas tu saya pun hanyut juga. Lepas tu sampai itu saya satu dekat pokok sana tengah. Saya nampak bini saya sama anak saya 3 ikut juga hanyut macam itu. Lepas itu anak sulung saya itu nampak ayah belakang saya. Tapi bini saya di tepi sana itu panggil saya macam ini. Saya kejar bini saya sampai sana, bini saya sudah tak ada macam itu. Jabatan Peguam Negara AGC menolak representasi dikemukakan pemain pertahanan Kedah Darul Aman FC Rizal Ghazali untuk membatalkan 2 pertuduhan memukul dan merosakkan telefon bimbit milik teman wanitanya di sebuah bilik hotel tahun lepas. Timbalan Pendakwa Raya Siti Mariam Jamila Mat Kamal memaklumkan perkara itu semasa sebutan kes di hadapan Magistrate Zafran Rahim Hamzah. Mahkamah menetapkan 1 Julai ini untuk perbicaraan. Peguam yang mewakili Muhammad Rizal berkata, representasi itu telah dihantar kepada AGC pada 6 Februari lepas bagi membatalkan kedua-dua pertuduhan. Nikmati 15 hari pemulangan Percuma tanpa soal. Beli sekarang. Sakit orang tak tahu. Orang yang sakit senang. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-14 bermula 20 Mac 2024 pukul 6.30 petang setiap hari di TV1. Keunikan budaya di Sabah, Sarawak perlu dipelihara dan dipertahan. Itu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Perinciannya bersama rakan penyampai Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Syah. Baik dia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kepelbagaian keunikan kebudayaan rakyat di Sabah dan Sarawak amat unik dan luar biasa. Justru keunikan masyarakat berbilang kaum, etnik dan budaya itu perlu terus dipelihara dan dipertahan. Itu antara pesanan Datuk Seri Anwar yang disampaikan setiausaha politiknya Muhammad Kamil Abdul Munim yang mewakili Perdana Menteri merasmikan sambutan Pesta Kalimaran 2024 di Pusat Kebudayaan Murut Sabah. Sabah dan Sarawak ini keunikan dia. Bila melibatkan tentang soal perayaan, kebudayaan setempat itu, rata-rata masyarakat itu memberi sokongan dan juga sambutan yang menggalakkan, yang sangat baik. Yang ini harus dicontohi. Mungkin juga oleh sebilangan masyarakat yang luar daripada Sabah dan juga Sarawak. Muhammad Kamil turut mengumumkan sumbangan RM100,000 daripada Perdana Menteri bagi penganjuran Pesta Kalimaran ini. Sementara itu, Pesta Kalimaran ini memberi peluang kepada usahawan kraft tangan menambah pendapatan mereka. Bagus juga mengadakan pesta macam gini, macam kami yang peniaga kerap tangan ini mendapat kepulangan yang yang memuaskan. Begitu. Kalau hari-hari biasa macam saya ini selalunya meniaga dari rumah saja. Sebagai sumber ekonomi kepada penggiat kerap tangan. Jadi bukan saja Pesta Kalimaran, keamatan ataupun karnival kebudayaan atau festival craft. Apa-apa pesta-pesta atau karnival memang kami akan hadir.
Lebih 300 pek makanan sahur diagihkan kepada petugas Barisan Hadapan melalui program Jalinan Kasih Ramadan Sabah. Anjuran Pertubuhan Nadi Rakyat dan Keadilan Negeri Sabah. Pengagihannya disampaikan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Akin di beberapa lokasi termasuk di Balai Bomba dan Penyelamat Sembulan, Balai Polis Putatan dan Hospital Queen Elizabeth I dan II. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Seri Syamsul berkata program ini antara lain bagi menyantuni para petugas Barisan Hadapan. Mengambil inisiatif ini untuk turun ke bawah, bertemu dengan mereka, menyantuni mereka dan mendapat maklum balas tentang perkembangan terutamanya kebajikan petugas Barisan Hadapan ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Syamsul turut mengajak pertubuhan bukan kerajaan NGOs bersama-sama kerajaan untuk terus membantu golongan yang memerlukan. Sempena program ini, Datuk Seri Syamsul turut menyampaikan sumbangan kepada Masjid Nurul Hidayah Kampung Meruntum. 78 tahun RTM merentasi zaman, mengharungi pelbagai cabaran seiring perubahan teknologi semasa. Segalanya demi menyampaikan maklumat terkini dan sahih kepada audiens menerusi saluran radio dan TV di samping media baharu. Kita ikuti perkongsian wartawan Asmah Asmuni. Revolusi teknologi penyiaran kini berlaku dengan pantas. Ia bertindak sebagai pemudacara khususnya bagi penyampai radio. Perkara ini diakui penyampai radio Toa FM Nurliana Miza Jabidi atau lebih dikenali sebagai DJN. Mereka kini lebih banyak berinteraksi dengan pendengar melalui media digital. Sebelum bertugas di udara, kami sebagai penyampai ini perlu membuat sama ada poster DJ ataupun rancangan ataupun segmen untuk makluman awal lah kepada pendengar supaya mereka akan tahu DJ yang bertugas untuk segmen yang seterusnya. Berbeza pengalaman bekas penyampai radio Malaysia Tawau era 90-an, Muhammad Zaki Haris Susanto. Masih segar dalam ingatannya, peralatan seperti Nagra, open reel dan record player yang digunakan semasa bertugas. Bakat dan seni bukan senang, bukan semua orang boleh melaksanakannya, boleh melakukannya. Teruskan berkarya, rajin belajar, ya. Belajar tu bukan dalam buku saja, tapi belajar dengan orang lain, bertanya dengan orang lain, kalau tidak tahu tanya, ya. Dan dalam masa yang sama hormati orang-orang yang senior ni. Johan Festival Teater Negeri Sabah 2019 kini bertugas di salah sebuah syarikat peladangan di Tawau. Sementara itu, salah seorang pendengar setia Tawau FM memilih siaran radio ini kerana ia mengekalkan siaran dan momentum para penyampai terdahulu. Dunia makin moden. Sedangkan radio ni kalau dari dulu memang kotak-kotak saja, tapi saya tengok dari dulu sampai sekarang memang ada kemajuan. Radio ni memang ada kemajuan. RTM, terutama RTM lah. Rancangan baru tu kita boleh buat secara live. Jadi memang RTM memang bagi saya masih relevan dan perlu diikuti lah. Tawau FM, stesen pilihan anda, bersiaran setiap hari bermula 6 pagi hingga 7 malam menerusi segmen rentak pagi, syok layan janji rock dan ritma petang. Perkembangan teknologi masa kini merubah cara kerja penyampai radio dengan menggunakan media digital sebagai pendekatan untuk memberi maklumat sahih dan juga menghibur serta mendidik pendengarnya. Laporan Asma Asmuni untuk Berita RTM. Ahli jawatan kuasa masjid di seluruh negeri disaran mencontohi kaedah pengurusan dan pentadbiran Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBR. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram berkata, MBR berupaya menjana pendapatan sendiri melebihi RM100,000 sebulan sekaligus dapat membangunkan sekolah agama dan kolej Islam serta sekolah tahfiz sejak tahun 2003. Antara kejayaan MBR termasuk menjadi wakil Malaysia ke persidangan masjid di peringkat antarabangsa pada tahun 2019. Oleh kerana dengan pengurusan yang begitu cemerlang dan kerjasama berpasukan
dan juga mereka yang berkemahiran sudah tentu menjadi satu kekuatan pimpinan Masjid Bandaraya. Sementara itu, Pengerusi MBR Dato' Haji Abdul Jamal Tun Sakaran berkata, kecemerlangan MBR itu mengambil iktibar perjuangan Rasulullah dalam mengurus masjid dengan cemerlang sebagai sebuah tempat ibadah, perkembangan ilmu serta pemantapan ekonomi umat Islam. Dalam majlis itu, pihak MBR menerima sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuk sektor swasta bagi membantu pentadbiran pengurusan MBR dalam pelbagai aktiviti pembangunan ummah. MBR menyantuni 400 orang golongan kurang upaya dan asnaf sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, Tuaran dan Pinampang. Umat Islam perlu memperbanyakkan amal ibadah serta mendalami ayat-ayat suci Al-Quran dalam tempoh 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Imam Masjid Al-Taqwa Keningau, Kifli Yasoi berkata, ini kerana 10 malam terakhir bulan Ramadan merupakan malam penuh keberkatan dan pahala besar yang dinanti-nantikan sekali dalam setahun oleh umat Islam, iaitu Lailatul Qadar. Dengan keberkatan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan akan mendatangkan rahmat, kebahagiaan, keberkatan dalam hidup kita di dunia ini dan lebih-lebih lagi untuk bekalan kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kifli ditemui RTM selepas menyampaikan ceramah ambang Ramadan 10 malam terakhir penuh rahmat sempena Majlis Tadarus Al-Quran Muslimah di Keningau. Sementara itu, penganjur Majlis Tadarus Al-Quran Muslimah Siti Norzati Kamilah Sairin berharap akan lebih banyak Muslimah sekitar Keningau menyertainya pada masa akan datang. Dalam program berasingan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Keningau turut menganjurkan iftar Ramadan di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau bersama pemimpin setempat dan umat Islam sekitar Keningau. Seramai 31 ahli syukbah Muslimah Masjid Nurul Ihsan, Kampung Ketiau Putatan menyertai Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung di masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan Khatam Al-Quran yang dipimpin oleh Ustazah Datin Aisyah Kasan, manakala doa khatam dibacakan oleh Ustazah Anisah Abdul Samad. Pengerusi Sukbah Muslimah Nurul Ihsan Siti Salmah Sanai berkata, Majlis Khatam Al-Quran itu antara lain bertujuan meningkatkan mutu bacaan Muslimah masjid dalam pembacaan Al-Quran selain mengeratkan hubungan dalam kalangan ahlinya. Untuk memastikan ataupun mencapai objektif kami sebagai satu aktiviti yang sangat berfaedah kerana kita ingin meraih lebih banyak pahala sempena menyambut bulan Ramadan. Siti Salma ditemui RTM selepas Majlis Khatam Al-Quran di Masjid Nurul Ihsan Kampung Ketiau Putatan. Masjid Nurul Ihsan akan mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi Muslimat pada 6 April ini. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan dia. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Silakan dia. Baik, terima kasih Syah. Langsung dari Sabah. Tiga pasukan khas di tubuh Jabatan Wilayah Persekutuan JWP dalam usaha merancak semula ekonomi Pulau Bebas Cukai Labuan. Tiga fokus utama pasukan tersebut, pembangunan pelancongan, pembinaan jambatan Labuan Menumbuk dan meningkatkan aktiviti pemunggahan kapal ke kapal. Kita rasa inilah the three game changers lah kalau benar-benar berlaku untuk Labuan. Progresnya agak baik, Alhamdulillah. Dan di peringkat Jawatan Kuasa Kerja juga sedang berjalan dengan baiknya lah. Dan kita nak pastikan supaya isu-isu ini akhirnya memberi impak yang positif dari sudut ekonomi kepada Labuan itu sendiri, sosioekonomi Labuan. Beliau turut melahirkan keyakinan terhadap masa depan Labuan yang menerima lawatan kerap daripada Menteri Kabinet selain dua timbalan Perdana Menteri, menunjukkan petanda baik untuk prospek Pulau Bebas Cukai berkenaan. Operasi fasiliti terminal sementara bagi aktiviti pertukaran kru Jabatan Imigresen JIM Labuan di kawasan perindustrian syarikat logistik Asian Supply Base ASB bermula hari ini. Ia bakal mempertingkat operasi jabatan melibatkan aktiviti pemeriksaan dan penguatkuasaan bagi pertukaran kru pelantar minyak perairan Sabah.
Jadi insyaAllah segalanya akan berjalan as planned. Jadi crew change facility akan balik ke Labuan sudah tidak timbul lagi. Kerana 1 hari bulan akan bermulalah era baru lagi untuk crew change facility di Labuan. Fasiliti tetap dijangka siap dalam tempoh 7 bulan melibatkan perbelanjaan RM25 juta. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Jom alami pengalaman Ramadan terbaik melalui kempen My Ramadan Experience. Dari sahur ke berbuka puasa, tempah pakej penginapan anda minimum 3 hari 2 malam dan nikmati iftar percuma di hotel-hotel yang mengambil bahagian. Promosi ini terbuka kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Tunggu apa lagi? Layari www.malaysia.travel untuk tempahan. Tertakluk terma dan syarat. Kempen ini dibawakan oleh Tourism Malaysia. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sistem grid elektrik ke Limbang dan Lawas akan meningkatkan sistem bekalan elektrik di wilayah utara. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik dia, terima kasih. Sistem grid elektrik negeri yang kini di peringkat penyambungan ke daerah Limbang dan Lawas mampu meningkatkan kapasiti penggunaan dan menambah baik bekalan elektrik apabila siap tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, melalui hubungan grid ini tenaga elektrik untuk Limbang dan Lawas akan lebih stabil sekaligus menyelesaikan masalah gangguan elektrik yang berlaku di kedua-dua daerah. Kita harap ini akan dapat diselesaikan dan supaya Limbang dan Lawas ini akan dapat di-connect terus kepada state grid, dan ini memberi impak yang begitu besar bagi kita, dan dengan itu kita dapat extend our electricity coverage kepada kampung-kampung, rumah-rumah panjang, ya. Dan kita juga memerlukan ini supaya kita dapat membekalkan power ini ke Sabah, ya, ke Sabah. Beliau ditemui media selepas majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada orang kelainan upaya dan anak yatim anjuran Sarawak Energy Berhad di Lawas. Dedahnya projek berkenaan sepatutnya siap awal tahun ini namun berdepan sedikit kelewatan. Sehubungan itu, satu jawatankuasa dibentuk untuk membincangkan perkara tersebut bagi memastikan ia siap dalam tahun ini. Kerajaan Sarawak mengharapkan kertas kerja pentadbiran daripada Kerajaan Persekutuan berkaitan pembinaan sebuah pusat kanser Sarawak dapat dipercepat. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia amat penting bagi memastikan pelaksanaan projek tersebut dapat disiapkan dengan segera. I'm looking forward to the federal government officer to do the paperwork, because if they don't do the paperwork right, we still cannot get it done. So I mean, we are the last month. We are almost there. You know, even the Prime Minister announced in Parliament last year, we still not signed on. You know, we almost there, but not quite. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mengulas mengenai persetujuan Kerajaan Persekutuan untuk membenarkan Kerajaan Sarawak membiayai terlebih dahulu projek persekutuan tersebut dalam satu sesi taklimat pembangunan Sarawak di Kota Samarahan pada Sabtu lepas. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak yakin menerusi pertemuan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu merupakan satu sejarah dan amat dialu-alukan. Ujarnya, ini kerana Kerajaan Sarawak amat serius menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik kepada rakyat, terutama mengenai rawatan kanser di negeri ini selain menyelesaikan isu klinik kesihatan daif. Beliau ditemui media semasa perarakan sambutan ulang tahun Dewa Seng Ong Kong di Kuching.
Baik, sementara itu, suasana upacara perarakan Dewa Sang Ong Kong diraikan dengan penuh meriah pada tahun ini disertai 212 peserta. Perarakan itu pada kali ini dimeriahkan bukan hanya daripada kumpulan tarian singa dan naga, malah membabitkan perarakan gendang dan tarian daripada pelbagai persatuan serta kelab. Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian menyifatkan upacara perarakan pada tahun ini amat unik dan menggambarkan perpaduan kaum di Sarawak. The other races participating parade is very unique in the sense that it is Sarawak. And we are this very unique because it is in Sarawak, you know, that we respect as a parade, not necessarily to respect as a temple, you know, I mean, because they don't, so in Sarawak, we are why we are getting, even this year we're getting even more from foreign outside Kuching, from Sabah, from West Malaysia, because everyone was respecting what Sarawak is doing. Bagi Presiden Persatuan Hokkien Kuching, Datuk Richard Wee pula, beliau menzahirkan setinggi penghargaan kepada setiap peserta yang terlibat menjayakan upacara tersebut. Thanking all the participants for the procession today. I would also like to record my appreciation for all the organising committee, particularly all those helpers who make sure that all the participants are all being taken care of. Perarakan yang bermula pada pukul 4 petang itu mengelilingi Bandar Kuching dari Lebuh Wayang, kemudian melalui Jalan Padungan, kemudian kembali semula ke Lebuh Wayang, berakhir sebelum 12 malam di Tokong Hong San Si. Program Drive-Thru Ramadan Kasih RTM Sarawak berlangsung dengan jayanya bersama rakan-rakan strategik RTM. Untuk perkembangan selanjutnya, kita ikuti laporan yang dibawa khas oleh Petroleum Sarawak Berhad, Petros bersama wartawan Fidaus Arisi Idris di pekarangan lokasi Agihan. Silakan. Terima kasih Buma di studio Kuching. Kita berbincang langsung dari pekarangan RTM Sarawak bagi program Drive-Thru Ramadan Kasih yang merupakan program kali keempat diadakan di sini. Dan penganjuran yang serentak disambut dengan ulang tahun RTM ke-78 yang jatuh pada 1 April hari ini. Dan pastinya program CSR, tanggungjawab corporate social seperti ini melibatkan rakan-rakan strategik RTM. Dan bersama saya sekarang ialah Presiden Kanan Strategik Korporat Petroleum Sarawak ataupun Petros Berhad, iaitu Abang Arabi, Abang Darudin, bagi bincangkan lanjut rakan strategi RTM Sarawak ini. Dan Tuan, mungkin boleh kongsikan tentang proses pertukaran tong kuning kepada merah yang hangat sekarang di Sarawak. Okey, terima kasih atas soalan tadi. Actually prosesnya senang je, di seluruh Sarawak tu ada 65 pengedar yang berdaftar dengan Petros Niaga. So kalau siapa yang pengguna yang ada tong gas kuning masih, so boleh datang ke mana-mana yang pengedar yang berdaftar tadi lah, yang 65 pengedar ya. So kalau nak tahu lebih lanjut sini tempat pengedar tu, pengguna boleh boleh buat ada dua cara. Pertama kali boleh buat panggilan dengan kita pun customer service di nombor 1300 882 122, betul lah ya. And then cara satu lagi boleh mendapat senarai itu daripada melayari website di www.petroleumsarawak.com ya. Klik je cari Petros LPG, akan mendapat senarai 65 ya. Menjelang Syawal yang bakal tiba ini, pastinya permintaan terhadap tong gasnya turut meningkat. Jadi bagaimana nasihat kepada pelanggan-pelanggan di luar sana? Kalau kita masih ada tong gas kuning ya, kalaunya penuh kita pakai je, pakai sampai habis, and then barulah datang menukar. Jangan sibuk bergaut, kata orang, sibuk bergaut, and then sebab saya ada tempoh tamat penukaran ya. So bila dah habis, datang je ke pengedar yang tersenarai, boleh untuk buat penukaran ya. And then saya ada charge extra dikenakan. Harga memang tetap 26.60 sen ya. Kalau ambil daripada ni lah
daripada pengedar tadi. Ya. So terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Baik, itu saja boleh saya kongsikan dari pekarangan RTM Sarawak bagi program Ramadan Drive-Thru untuk kali ini. Untuk seterusnya kita bersama Buma di studio. Silakan. Terima kasih Daus atas laporan anda. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Silakan Dia. Baik, terima kasih Buma. Langsung dari Sarawak. Persatuan India Muslim Perak teruskan tradisi agih nasi biryani percuma kepada warga Ipoh sempena Ramadan. Untuk perkembangan berita dari Perak, terus saja bersama rakan penyampai Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Baik, terima kasih. Menjelang Aidilfitri, 214 individu golongan B40 dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tualang Sekar dibantu menerusi penganjuran program Meriah Beraya Sejahtera Bersama. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, program diadakan secara bersama Kerajaan Negeri Perak dan Pusat Khidmat Dun Tualang Sekar. Inisiatif berkenaan merupakan kesinambungan daripada program bantuan kotak makanan yang telah digerakkan sepanjang Ramadan. Kesemua penerima mendapat sumbangan tunai RM150 setiap seorang. Maknanya kita bagi voucher kepada mereka, terpulang kepada mereka. Mereka nak beli apa di dalam. Tapi ialah kebanyakannya saya lihat mungkin akan berbeli baju Melayu dan peralatan untuk menyambut Lebaran. Tapi kita tak ada sekat mana-mana keluarga kalau mereka nak beli barang lain, keperluan dan sebagainya. Kita tak sekat. Saya yang mengedarkan borang kepada mereka yang layak lah. Sebab di kampung masih ada lagi ramai yang memerlukan. Jadi kriteria yang kita pilih ni memang mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Alhamdulillah dapatlah ringankanlah sikit beban apa semua kan, bantu anak saya anak yatim, bolehlah bantu. Okey, alhamdulillah lah. Kurang-kurangnya dapat jugalah kurangkan beban warga kampung kan, yang mana yang terpilih. Kalau boleh tahun depan atau seterusnya kita buat macam tu lagi. Sempena Ramadan, Persatuan India Muslim Perak PRIM berkongsi rezeki kepada penduduk sekitar Ipoh apabila mengagihkan 7,000 bungkus nasi biryani. Ia merupakan tradisi tahunan PRIM dengan kerjasama Masjid Sultan Idris Shah II. Pengerusi PRIM Muhammad Arif Aliyah berkata, hidangan tersebut disediakan secara gotong royong oleh sukarelawan Masjid Negeri dan ahli PRIM. Proses penyediaan memasak bermula seawal 6 pagi. 24 periuk nasi biryani dimasak melibatkan 800 kg beras dan 800 ekor ayam. Ini kali pertama kita masak. Biasa kita order ke restoran. So restoran akan bersiap semua tu dia akan bawa ke sini. Tapi kali ini kita masak ke sini. Ini satu cukup bagus sebab apa? Ada sukarelawan dari Masjid Negeri. Jadi kita bersama-sama bermasak itu merapatkan silaturahim. Tengok dalam ada Google dah bagi tahu kan. So kita ambil lah untuk anak cucu datang sekali. Terima kasihlah, syukur alhamdulillah rezeki dari Allah untuk Ramadan kali ni. Saya cadangkanlah, saya menyeru kalau boleh aktiviti macam ni elok teruskan sampai bila-bila lah. Masyarakat orang asli antara yang menerima limpahan rezeki setiap kali menjelang Aidilfitri. Ia berikutan ada dalam kalangan mereka yang menjana pendapatan dengan menjadi pembekal buluh lemang. Namun, tidak ramai mengetahui proses mendapatkan buluh bukan mudah apabila peraih terpaksa berdepan cabaran yang menguji ketahanan mental dan fizikal. Ikuti perkongsian Fahmi Muhammad Nur. Jaminan Alang, 36 tahun dari suku kaum Temia, merupakan pembekal buluh lemang sejak 4 tahun lalu. Beliau yang menetap di Kampung Mangyis, Pos Yum, Sungai Siput sebelum ini hanya mengambil upah memotong buluh sebelum mengusahakannya secara serius. Menurutnya, aktiviti tersebut dilakukan secara berkumpulan seawal pagi dan berakhir lewat petang. Selalu kita pergi ada beberapa grup lah, kita pecah kadang. Kalau ramai lagi cepat.
Kalau tak ramai macam ambil masa seminggu ke potong macam tu. Macam sehari kita target seorang tu kadang kita ikutlah permintaan yang kat luar ni. Kalau dia macam ni dia minta 4,000 batang. Kita target seorang potong sehari 150. Macam sehari tu 2 kali potong. Macam 300 batang lah seorang potong. Tempahan paling tinggi pernah diterima setakat ini adalah 10,000 batang buluh. Sebatang buluh lemang kebiasaannya dijual pada harga di antara RM1.40 dan RM1.50 bergantung kepada saiz. Alah bisa tegal biasa. Perumpamaan tepat menggambarkan kegigihannya yang terpaksa mendaki bukit dan meredah sungai dengan jarak keseluruhan hampir 2 km untuk mendapatkan buluh yang sesuai. Macam segi kualiti buluh yang tempat saya ambil tu tadi memang kualiti dia memang cantik lah. Sebab saya dah jual yang pelemang kat luar ni dan kata dia cepat masak. Dia jenis nipis lah, dia tak tebal. Dari segi kesegaran macam kita pergi macam jalan ni memang jauh lah nak pergi ke tempat tu. Tapi macam bagi kita orang macam dah biasa je. Lagipun dia punya tempat tu kita senang ambil di situ je, setempat je. Seiring peredaran zaman, Jaminan berhasrat memanfaatkan penggunaan media sosial bagi menjual buluh lemang, seterusnya meningkatkan tempahan dan mengembangkan perniagaannya. Fahmi Muhammad Noor, RTM. Sekian paparan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Ain langsung dari Perak. Baik saudara, pelbagai pengisian program disediakan Kedah FM sepanjang tahun ini. Usaha itu bagi menjadikan stesen RTM itu benar-benar dekat dengan masyarakat dan memenuhi kehendak semua pendengar. Antara pengisian termasuk program bersempena Aidilfitri yang menampilkan kelainan seiring perkembangan media sosial. Program hiburan keagamaan, kerohanian dan kesenian yang disediakan bersempena Aidilfitri melibatkan semua penyampai Kedah FM. Menariknya, buat pertama kali menjelang Aidilfitri, Kedah FM turun ke lokasi berbuka puasa bersama pendengar dan peminat setia di dataran Medan Bandar dan solat tarawih di Masjid Zahir Alur Star. Jadi program akan bermula kurang lebih pada pukul 5 petang selepas solat asar. Kemudian diikuti dengan meet and greet, aktiviti-aktiviti lain. Kemudian kita akan berbuka puasa bersama-sama di dataran dan disudahi dengan solat tarawih di Masjid Zahir. So insya-Allah datang beramai-ramai sebab banyak yang telah kami susun khas untuk anda. Baik saudara, seperti sambutan Hari RTM ke-78 peringkat Negeri 9, Negeri FM meraihkan pendengar setia stesen radio itu menerusi program Negeri FM Torojah Pendengar. Menerusi program sama, 450 asnaf di Don Palong turut disantuni dengan pemberian barangan keperluan harian. Perkongsiannya bersama-sama wartawan di lokasi, Nora Syikin Harun. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Program Negeri FM Terojah Pendongar sempena sambutan Hari Ulang Tahun RTM yang ke-78 tahun kini berada di lokasi akhir iaitu di Masjid Felda Palung 1213. Pengisian program pada petang ini adalah penyampaian sumbangan kepada 450 orang penerima yang terdiri daripada golongan asnaf, anak yatim dan juga ibu tunggal. Dan untuk berkongsi mengenai program pada hari ini, bersama-sama saya ialah Exco Pembangunan Belia dan Sukan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Palong Yang Berhormat Tuan Haji Mustafa Nagor. Baik YB, mungkin YB boleh kongsikan sedikit mengenai program pada petang ini sempena Hari Ulang Tahun RTM yang ke-78. Okey, terima kasih RTM kerana sudi hadir ke Masjid Palung 1213. Terima kasih kepada pengarah dan semua kru yang terlibat ya. Hari ini kita akan sama-sama meraihkan lebih kurang 400 lebih anak-anak yatim, golongan asnaf, anak-anak yatim dan juga ibu-ibu tunggal yang tidak sama nasibnya seperti kita ya. Jadi harapan kita dengan kita dapat raikan mereka ini dapat meringankan beban mereka menjelang Syawal yang tidak berapa lama lagi.
Dan hari ini selain daripada kita juga memberikan mereka sumbangan berupa wang tunai, kita juga akan berikan mereka beras, ya. Kemudian ada sedikit buah tangan untuk mereka balik berbuka dan sebagainya, ya. Selain daripada kita juga hari ini akan ada majlis khatam Quran di sini, ya, bersama dengan mereka yang telah pun tamatkan bacaan mereka. Jadi terima kasih kepada RTM kerana sudi bersama. Uniknya sebenarnya program ini adalah program tahunan, tapi uniknya pada kali ini kita buat bersama-sama dengan RTM dan sempena ulang tahun RTM ke-78. Terima kasih. Baik, YB, sebentar tadi sebahagian warga kerja Negeri FM ada yang turun padang menyantuni pendengar setia Negeri FM. Mungkin YB boleh, pandangan YB lah mengenai peranan Negeri FM itu sendiri sebagai wadah penyampai maklumat informasi terkini. Okey. Kita semua tahu bahawa selama 78 tahun, ya, RTM telah membina dan membentuk pemikiran rakyat seluruh negara, apatah lagi di Negeri Sembilan. RTM lah satunya wadah lidah rasmi kerajaan yang akan menyampaikan maklumat, mesej dan juga membentuk pemikiran rakyat sesuai dengan apa kehendak kerajaan selama ini. Dan hari ini kita ada cabaran. Kita ada cabaran apabila rakyat mendapatkan maklumat daripada media sosial. Maka harapan Pak Mus semoga RTM akan terus dapat menyampaikan mesej, mandat apakah yang baik dan betul untuk rakyat, supaya rakyat akan ambil yang baik dan betul untuk pembangunan sebuah negeri dan sebuah negara pada masa-masa yang akan datang. So selamat, maju jaya pada RTM, teruskan khidmat bakti menyampaikan maklumat kepada rakyat dan menjadi lidah utama dan lidah rasmi kepada rakyat di negara ini. Terima kasih. Terima kasih banyak YB atas perkongsian itu. Dan itu sahaja perkongsian dari Masjid Felda Palung 1213 bersempena dengan sambutan hari ulang tahun RTM yang ke-78 tahun kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Komited hasilkan inovasi. Peralihan ke platform digital bukan sahaja membolehkan rakyat menikmati program yang disediakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Malah, ia bagi memastikan RTM terus berkembang sebagai stesen penyiaran bertaraf antarabangsa. Laporan Jasmi Faisal Muda. Dulu kalau kita nak tengok movie ke apa-apa rancangan yang dekat TV kan susah sikit sebab tak ada masa. Cerita pula selalu on time. Jadinya sekarang ni kita dah boleh rancang kita punya cerita yang kita nak tengok tu bila-bila masa kita free. Itu respon golongan muda mengenai perubahan dilakukan RTM. Rancangan yang menjurus ke arah penseriman kini menjadi fokus stesen penyiaran kerajaan yang kini berusia 78 tahun. Sekaligus menangkis tanggapan kononnya RTM hanya sinonim untuk mereka yang berumur dan golongan tua. Aplikasi RTM Klik misalnya, semua program RTM boleh dinikmati pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Dalam RTM Klik ni bila saya scroll, saya tengok ada siaran langsung, rancangan-rancangan yang RTM sediakan lah. Jadi saya rasa baguslah sebab dia menyediakan konten setempat, maksudnya semua rancangan ada dalam satu aplikasi. Jadi saya rasa RTM Klik ini baguslah. Bagi pendapat saya, RTM Klik ni bagus sangat. Macam saya sebelum ni pun memang tak tahu pasal apps RTM Klik ni. Tapi waktu belanjawan tahun lepas, itu first time saya try pakai. Nak guna pun senang je. Download kat Play Store. Lepas tu dah akses boleh guna dah. Apa yang golongan muda harapkan, RTM memperbanyak kandungan program berorientasikan peluang kerjaya serta mengangkat golongan muda berjaya sebagai ikon dalam bidang diceburi. Memang betul banyak platform yang menyediakan ruang pekerjaan, tapi bila RTM yang buat, ia memudahkan rakyat untuk jadikan sebagai rujukan saluran yang betul lagi pun kan. Bila RTM banyak buat program untuk orang muda, dia boleh attract lah sikit golongan-golongan muda ni. Dia nak tengok program yang macam kalau golongan muda yang berjaya ni, dia jadi macam idola lah, ikon gitu. Sementara itu, Pahang FM turut mengambil pelbagai pendekatan untuk mendekati golongan muda. Podcast merupakan produk baru Pahang FM. Fokus kita adalah untuk mendekati golongan muda dengan menengahkan idea serta pengalaman mereka dalam bidang-bidang yang diceburi.
setakat ini ia mendapat respon yang cukup positif. Kita pun dah memasuki episod ke-15 ke-16 begitulah setakat ini. Cuma fokus sekarang kami adalah menyasarkan golongan muda. Walaupun kami menerima ramai pihak ingin berkolaborasi dengan Pahang FM, podcast Pahang FM, tapi kami sekarang memberi fokus kepada golongan muda. Inovasi berterusan RTM turut mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila RTM Klik memenangi Excellent Award for OTT Application pada Anugerah Penyiaran Asia Pasifik di Singapura Jun tahun lepas. RTM Klik adalah sebuah aplikasi yang boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selari dengan perkembangan teknologi, RTM menampilkan 6 saluran TV dan 34 stesen radio yang boleh ditonton dan didengar melalui aplikasi RTM Klik. Dan sepanjang Hari Fitri ini, pelbagai program menarik disajikan khas untuk anda menerusi aplikasi RTM Klik. Jasmine Faisal Muda, RTM. Baik saudara, laporan Jasmi Faisal Muda sebentar tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.